berhempas pulas bayar hutang, tapi orang lain yang nikmat. Hari ni masuk 8 tahun aku berkahwin dengan isteri aku. Kami ada seorang anak yang berumur 3 tahun. Kami berkenalan melalui kawan dan akhirnya aku mula jatuh hati sebab perwatakan baik. Aku masih ingat lagi sewaktu kami tengah makan beramai-ramai dekat KFC. Dia beli 2 set. Satu set dia makan bersama kami dan satu set dia bungkus. Mulanya aku ingatkan dia beli untuk orang dekat rumah. Tapi lepas dia dapat order bungkus tu, dia terus keluar dan bagi pada seorang gelandangan yang tengah minta sedekah. Waktu tu aku mula jatuh hati pada dia. Baiknya perempuan ni. Selepas kejadian tu, aku mula rapat dengan dia. Pada mulanya dia macam acuh tak acuh. Balas WhatsApp lambat, kadang tak balas terus. Bila ada peluang keluar bersama dia dan rakan yang lain, aku pastikan aku datang. Dan makin lama, kami makin rapat. Bila rapat dengan dia, rupanya dia banyak join aktiviti kemasyarakatan dan bagi bantuan. Aku mengikut segala aktiviti dia. Niat aku salah waktu ni. Aku join ikut aktiviti tu sebab nak rapat dengan dia. Makin aku kenal dia, makin aku jatuh cinta. Aku masih tak boleh lupa yang dia suap makan guna tangan sendiri dekat orang tua dekat rumah kebajikan dengan penuh teliti dan hati-hati. Mulanya aku ikut aktiviti kebajikan sebab dia. Tapi lama kelamaan tu aku pergi sebab aku nak pergi sendiri. Menyukai dia membuatkan aku jadi lebih baik. Lepas dah biasa, aku banyak kali pergi tanpa dia. Cumanya aku tak sekerap dia. Aku pergi bila aku free je. Dia pun bukanlah selalu. Tapi kekerapan jugalah berbanding dengan aku. Setelah dalam setahun kami berkenalan, aku beranikan diri untuk menyunting dia. Pada mulanya dia diam dan tak bagi jawapan. Tapi aku insist untuk dia fikirkan dulu seminggu, sebulan, setahun. Lega bila dia masih bagi layanan yang sama walaupun masih tak bagi kata putus. Mungkin sebab aku cakap yang kalau dia tolak aku, kita masih boleh berkawan seperti biasa. Dalam menunggu jawapan, dia masih setuju nak keluar bersama dengan aku. Aku beranikan diri minta nombor telefon ayah dia. Dia kata nak buat apa? Aku katalah nak berkenalan dengan bakal ayah mentua. Dia tergelak kecil dengan tersengih dia. Malam tu aku dapat WhatsApp nombor telefon ayah dia. Aku faham yang dia dah bersetuju terima. Aku telefon ayah dia dan menyatakan hajat aku untuk menyunting anak dia. Ayah dia jemput aku ke rumah dengan parent aku sekali. Setelah beberapa kali datang ke rumah dia, aku mula datang bawa rombongan. Dipendekkan cerita, kami berkahwin dan dia tinggal bersama dengan. Setelah setahun berkahwin dengan dia, aku perasan yang dia selalu tak ada duit walau gaji besar. Ikutkan gaji dia lebih besar dari aku dalam 1,500, tapi simpanan dia tak ada. Belanja rumah aku yang banyak keluarkan dan aku tak pernah miss bayar nafkah. Kadang-kadang aku bagi duit belanja bila dia cakap duit dah habis. Aku jadi heran dengan management duit dia. Dia bukanlah seorang yang berbelanja besar atau suka shopping. Sepatutnya bila berbelanja hampir 100% aku keluarkan, dia patut ada banyak duit. Waktu tu aku mula masuk campur urusan kewangan dia. Aku mula minta dia senaraikan apa yang dia bayar tiap-tiap bulan. Waktu tu aku terkejut sebab banyak bayaran bulanan yang tak sepatutnya ada. Rupanya dia pernah ambil personal loan 2 kali. Lepas tu dia refinance. Lepas tu dia ada banyak langganan benda yang pelik-pelik. Separuh gaji dia untuk bayar personal loan dia. Lepas tu 35% lagi bayar bulanan yang mengarut-ngarut. Rupanya bila ada tele marketer call dia, dia terpaksa cakap ya sebab tak sanggup nak cakap tak dekat telima kereta tu. Walaupun bayaran cuma 3 hingga 70 ringgit, tapi kalau dah sampai 4-6 barang, dah jadi berapa ratus satu bulan. Dia macam ada banyak insurans yang bertindih dan banyak lagi ansuran bulanan yang mengarut. Aku sendiri pun tak faham apa yang dia bayar untuk CD bahasa Inggeris lah. Ada bayar untuk MLM, ada yang untuk scam seperti bayar saham. Dalam masa 5 tahun akan dapat 100 kali ganda pulangan. Ada yang dia beli produk kesihatan scam lah, set lah, dan berbagai lagi yang sebelum kami kahwin yang dia masih kena bayar bulanannya. Aku pun tak faham. Pendek kata, banyak bayaran scam dan telima kata dia bayar tiap-tiap bulan. Ada yang dia kata ni bayaran yuran koperasi. Entah apa entah. Bila aku cek dokumen, rupanya dia bayar ansuran kemalangan. Aku telefon ejen insurans tu dan marahkan dia sebab menipu. Aku ugut nak laporkan ke bank negara. Aku banyak unsubscribe bayaran bulanan yang mengarut dan tak perlu. Cukup dia ada satu insurans kesihatan dan satu hibah je. Yang scam apa semua tu, aku suruh dia stop bayar dan aku fight sehabis mungkin untuk dia dapatkan balik duit dia tu. Turun naik persatuan pengguna, tapi tak jadi. Kena ugut balik untuk senarai hitam lah apalah. Rupanya aku silap. Nak cepat settle sebenarnya kena report ke tribunal pengguna. Tetapi hanya beberapa saja yang aku dapat. Aku tak kisah asalkan banyak bayaran bulanan dia dah stop. Tapi ada banyak lagi yang tak dapat nak lawan
sebab dah sign perjanjian. Bila rujuk rakan bertubuhan pun memang dia akan kalah. Licik betul. Ada yang kes dia kena daftar syarikat dan urusan tu antara syarikat dan syarikat, bukan pengguna atau pelanggan. Jadi tribunal pengguna tak boleh masuk campur. Keji betul skamer tu. Tu waktu dia belum kerja kerajaan, tapi sampai sekarang kesan dia tanggung hutang. Dia ada dalam 3 kad kredit dan semuanya dia bayar minimum tiap-tiap bulan. Aku terkejut bila tengok jumlah hutang kad kredit dia tu, sebab kena push-push dengan konsultan untuk apply. Bukan tu je, rupanya bila kawan dia datang jual barang ke apa, terus dia beli sebab nak jaga hati kawan. Bila kawan tu jual barang scam pun dia beli juga. Bayangkan, pet yang kononnya boleh ubat kanser dan jimat minyak pun isteri aku beli sebab nak jaga hati kawan. Banyak benda produk mengarut yang aku tengok dia ada. Tu belum lagi dengan suplemen yang tak masuk akal harganya. Aku tanya dia, personal loan tu untuk apa? Dia kata yang pertama kali waktu mula-mula dapat kerja kerajaan, adik-beradik dia insist untuk dia buat loan personal semula. Aku tanya dia, personal loan tu untuk apa? Dia kata yang pertama kali tu mula-mula dia dapat kerja kerajaan, adik-beradik dia insist untuk dia buat loan peribadi untuk renovate rumah. Aku tanyalah, adik-beradik lain ada sumbang apa-apa tak? Dia kata dia tanggung seorang. Waktu tu aku macam tak apalah, bila lagi nak ubati pada keluarga. Yang kedua tu dia pinjam untuk abang dia yang nak berniaga, dan selebihnya dia buat pelaburan yang rupanya scam. Aku terus geleng kepala. Abang dia berniaga tak sampai 6 bulan dah lingkup. Scam yang dia labur tu semua dah bungkus. Bukan tu je, rupa-rupanya dia ada beli kereta Honda dan kakak dia yang guna, tapi dia cuma pakai kancil. Pada mulanya kakak dia kata cuma guna nama, tapi lepas beberapa bulan dia yang kena bayar. Dia takut nak minta kat kakak dia bayaran bulanan tu dan dia diamkan je. Aku juga dapat tahu yang dia ada bayarkan yuran anak-anak abang dia. Padahal kakak dia tiap-tiap bulan upload story IG, makan restoran besar. 2-3 bulan sekali pergi bercuti. Kadang-kadang bercuti di Grand Lexus di Port Dickson. Jadi mampu je lah nak bayar yuran bulanan anak dia tu. Tak cukup dengan tu, dia juga bagi belanja bulanan pada kakak dan abang dia. Kakak dan abang dia masih duduk bersama di rumah mertua kami, rumah yang isteri aku buat loan untuk renovate. Aku jadi serba salah bila dah melibatkan keluarga dia. Tapi aku tak sanggup bila biarkan dia dibuli macam tu sekali. Isteri aku tak berani nak buat keputusan untuk minta bayaran kereta Honda tu. Aku suruh stop bagi duit poket kat kakak dan abang dia, sebab dia pun hutang banyak. Yuran sekolah tu aku kata tak apalah, bayarkan. Dia juga akhirnya buka cerita yang bekas dia dulu banyak pinjam duit dia, tapi 1 sen pun tak dibayar balik. Bekas dia abusive dan selalu kikis duit dia. Patutlah dia macam takut nak mulakan semua apabila aku serius dengan dia. Aku cuba confront dengan dia dan akhirnya cuma dapat dalam 5,000 je hutang tu. Isteri aku cakap sebenarnya lebih, tapi dia tak nak panjangkan lagi. Pada aku dapat 5K tu cukup lah nak bayar hutang-hutang dia. Yang ada pun ada pinjam dengan kawan-kawan. Pinjam dengan kawan tu bukan dia guna sangat pun. Banyak untuk bayar itu ini. Senang cerita, isteri aku ni bila kena paksa sikit, dia akan kalah. Tu pasal lah dia ada beli lesen MLM yang harga puluhan ribu. Konon kena daftarkan nama orang. Lepas tu bila orang berbelanja dapat komisen. Tapi sah benda tu MLM. Lebih kepada penjualan lesen mengarut tu, bukannya pada komisen orang belanja. Aku mula bayarkan hutang isteri aku tiap-tiap bulan. Duit simpanan yang sepatutnya jadi duit muka bayar rumah, aku korbankan ke hutang dia dan untuk legal fee supaya boleh selesaikan hutang dan bayaran bulanan yang pelik-pelik. Selain tu, aku habiskan duit untuk bayar lump sum hutang tertentu. Dia rasa bersalah sebab banyak habiskan duit untuk dia. Aku cakap yang bila kita berkahwin, aku tak je berkahwin dengan keluarga dia, tapi dengan hutang-hutang dia juga. Waktu tu, aku mula rasakan yang isteri aku ni bukan je terlalu baik, tapi terlalu naif. Bayangkan, kalau aku tak kahwin dengan dia, aku rasa mungkin dia dah bankrupt. Dalam beberapa tahun lepas, aku meletup bila kakak dia minta dia belikan emas untuk dia. Kononnya, isteri dan aku bergaji besar. Apa salahnya belikan sikit untuk adik-beradik? Kalau main-main tak apa juga, tapi insist ajak keluar ke kedai emas. Lagi menyirap bila kakak dia dan isteri aku pergi naik Honda yang isteri aku bayar tiap-tiap bulan. Aku mengamuk dengan grup WhatsApp family mertua. Semua adik-beradik terkejut bila aku marah macam tu. Terus beberapa adik-beradik belah mertua aku left group sebab aku. Rupanya mereka dah beli seutas rantai dan isteri aku beli guna kat kredit. Tapi rantai tu tak dapat ke kakak ipar aku. Aku dapat tahu yang dia baling rantai tu ke isteri aku. Abang dia mula masuk campur dan marah ke aku pula. Bila dia start maki, aku backfire balik dengan hutang ratusan ribu yang dia tak pernah bayar 1 sen pun. Aku cakap balik depan semua orang dalam grup tu, yang hutang-hutang isteri aku tu
aku yang bayarkan juga. Isteri aku tu dah banyak hutang. Duit gaji aku tiap-tiap bulan salurkan ke hutang isteri aku je. Rupanya isteri aku tak pernah cerita masalah kewangan yang dihadapi dekat sesiapa pun.